Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norizan binti Masleh bersama ahli kumpulan Nurul Zamrina binti Ahmad dan Abdul Muttalib bin Abdul Rahman dari Politeknik Sultan Azlan Shah akan membentangkan idea inovasi bertajuk penggunaan sisa plastik HDPE sebagai bahan tambah dalam atap genting kompozit polimer. Ini merupakan poster kumpulan kami yang mengandungi 6 bahagian, iaitu pengenalan, objektif, reka bentuk, metodologi, persediaan eksperimen dan jangkaan hasil. Pengenalan. Idea tercetus apabila keperluan atap genting dalam kerja pembinaan kerap menjadi pilihan. Terdapat pelbagai jenis atap genting seperti atap genting tanah liat, atap simen asbestos dan atap genting aluminium. Setiap atap genting ini mempunyai kelebihan serta kelemahannya. Maka, atap genting konvensional ini telah diganti secara beransur-ansur untuk menangani masalah-masalah seperti kos yang tinggi, jisimnya yang berat dan tidak dilupakan juga dari aspek kesihatan. Contohnya, atap asbestos mengandungi karsinogen yang boleh menjejaskan kesihatan manusia dan disebabkan itu penggunaan atap asbestos telah dilarang di seluruh dunia. Seterusnya, pada masa kini, banyak aktiviti pencemaran alam sekitar kerap berlaku di persekitaran kita. Antaranya adalah pembuangan plastik yang tidak terkawal kerana plastik adalah merupakan bahan asas yang sering kita gunakan. Menurut laporan kajian Karuniastuti 2013, pembuangan sisa plastik yang tidak terkawal juga memberi kesan yang bahaya kepada manusia. Oleh itu, bagi idea inovasi ini, kami menggunakan atap genting kompozit polimer yang menggunakan sisa plastik sebagai bahan tambah kerana terdapat peningkatan kajian penyelidikan dan kemajuan dalam teknologi kompozit polimer dan bahan kita semula. Penggunaan gentian bahan kita semula untuk mengukuhkan polimer adalah merupakan suatu amalan yang baik. Kompozit polimer adalah sebatian yang terdiri daripada dua atau lebih elemen yang akhirnya membentuk sistem multi-komponen. Setiap elemen mempunyai identiti tersendiri dalam mengekalkan sifat-sifat fizikal dan kimianya walaupun disatukan ke kompozit. Komponen polimer ini boleh memainkan peranan sama ada sebagai pengisi atau matriks dalam kompozit. Manakala jenis plastik yang digunakan sebagai bahan tambah dalam idea inovasi ini adalah high density polyethylene atau singkatannya HDPE. HDPE adalah termoplastik yang dihasilkan daripada ethylena monomer. Menurut kepada kenyataan Menzer 2018, HDPE biasanya dikita semula dan mempunyai nombor 2 sebagai kod pengenalan resinnya. Ini disebabkan kerana sifatnya yang keras, kuat, tahan pada suhu yang tinggi dan rendah serta tahan lasak. Kami menetapkan dua objektif untuk menjayakan kajian ini. Objektif yang pertama ialah menentukan tahap kekuatan atap genting kompozit polimer berdasarkan kandungan 10%, 20% dan 30% HDPE sebagai bahan tambah. Dan objektif yang kedua ialah menentukan perbandingan 10%, 20% dan 30% HDPE sebagai bahan tambah dalam pembuatan atap genting kompozit polimer.
Perkara seterusnya dalam kajian ini adalah proses mereka bentuk aliran pelaksanaan kajian. Bagi proses mereka bentuk, saiz acuan perlu ditetapkan. Acuan ini digunakan untuk proses pemampatan dan membentuk atap. Oleh itu, saiz acuan adalah berdasarkan kepada saiz jubin atap nominal yang mempunyai saiz tinggi dan lebar, iaitu 420 mm dan 322 mm. Manakala untuk reka bentuk bahan, peratusan bahan yang akan digunakan adalah: yang pertama, 80% resin poliester, 10% plastik HDPE dan 10% bahan pelekat. Kedua, 70% resin poliester, 20% plastik HDPE dan 10% bahan pelekat. Yang ketiga, 60% resin poliester, 30% plastik HDPE dan 10% bahan pelekat. Metodologi. Beberapa turutan kaedah disenaraikan sebagai panduan untuk menghasilkan produk. Pertama, penyediaan bahan. Bahan utama dalam penghasilan atap genting polimer adalah resin poliester dan kepingan plastik HDPE bersaiz kurang daripada 2 mm. Perkara pertama adalah proses penghancuran bahan HDPE untuk menjadikan saiz kurang daripada 2 mm. Penyediaan bahan-bahan seterusnya adalah seperti gel coat, pelarut aseton, pemangkin MEKP dan kalsium karbonat. Proses kedua adalah penyediaan acuan. Acuan disediakan akan merujuk kepada penentuan saiz acuan. Proses ketiga adalah proses pembuatan. Secara ringkasnya, proses pembuatan adalah seperti berikut. Panaskan kompresor mesin pada suhu 60 darjah Celsius. Kedua, sapukan gel coat pada acuan dan biarkan kering selama tempoh 5 ke 15 minit. Ketiga, campurkan bahan seperti resin, pigmen dan pengisi kalsium karbonat sehingga homogen. Keempat, tuangkan HDPE mengikut peratus yang ditetapkan. Ini adalah berdasarkan kepada timbangan bahan. Kelima, campurkan pemangkin mengikut keperluan. Tuangkan kesemua bahan campuran ke dalam acuan. Akhir sekali, masukkan acuan ke dalam kompresor mesin. Seterusnya, kerja kemasan. Keluarkan campuran bahan atau jubin atap genting dari acuan. Buat kemasan pada permukaan, sisi dan bucu jubin atap genting. Bersihkan jubin atap genting dari kotoran atau sisa lebihan bahan. Selepas kerja kemasan, pemeriksaan kualiti secara visual akan dilakukan. Persediaan eksperimen. Dalam menentukan kekuatan, ketahanlasakan dan kalis air, terdapat 3 jenis ujian yang akan dilakukan, iaitu ujian ketumpatan, ujian regangan lenturan dan ujian serapan air. Ujian ketumpatan air adalah ketumpatan daripada perpindahan air. Ini kerana cecair seperti air boleh digunakan sebagai bahan dengan ketumpatan hanya kurang daripada 1 gram per centimeter cube. Manakala, ujian lenturan pula digunakan untuk menentukan modulus lenturan atau kekuatan lenturan sesuatu bahan. Ujian ini akan dapat menentukan kekuatan lenturan spesimen pada tahap beban yang berbeza. Ujian resapan air pula dilakukan
bagi menentukan kadar serapan air bagi atap yang telah ditambah bahan terpakai. Jika nilai berat selepas rendaman meningkat, bermakna bahan-bahan yang dicampurkan dalam bancuhan atap adalah tidak padat. Jangkaan dapatan. Jangkaan produk yang dihasilkan ini akan dapat menangani masalah yang dihadapi oleh atap genting konvensional. Produk ini mempunyai ketahanan yang tinggi dan jangka hayat yang lama dan lebih mesra alam kerana menggunakan bahan buangan HDPE sebagai bahan tambah. Dengan ini, diharap idea inovasi yang terhasil ini dapat memenuhi dan menepati ciri-ciri atap genting dari aspek jisim yang lebih ringan, tahan lasak, jangka hayat yang lama, pembinaan yang lebih mudah dan mesra alam. Terima kasih diucapkan kepada Academic International Dialogue Conference Malaysia kerana memberikan peluang dan ruang untuk kami membentangkan idea inovasi ini.